Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masuk bab 2 ya. Bahagian bantuan kecemasan. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks masing-masing pada muka surat 18. Okey, jadi untuk bab 2 ni kita ada 5 kata kunci, maksudnya topik yang akan kita tumpukan. Tapi hari ini cikgu akan fokus kepada kaedah CPR. Okey. Apa itu CPR? Okey, CPR adalah Cardiopulmonary Resuscitation. Okey, atau dalam bahasa Melayunya resusitasi kardiopulmonari. Okey, kalau pelajar lihat dekat sini, okey, tengok definisi CPR atau adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Okey, so tengok itu gambar pelajar-pelajar belajar melakukan CPR. Okey, bila disebut tadi teknik yang melibatkan dua bahagian gabungan iaitu tekanan dada dan juga hembusan mulut. Jadi kedua-dua teknik ini hendaklah dilakukan secara serentak. Okey, situasi yang memerlukan CPR. Okey, tengok dekat sini. Okey, beberapa keadaan yang memerlukan CPR. Bukan semua orang kita kena buat CPR ni, tetapi atas situasi yang tertentu. Okey, yang pertama, kalau individu tu sudah tak bernafas. Nak tahu macam mana? Check lah, letaklah jari awak dekat hidung dia, tengok bernafas ke tak. Okey, lepas tu jika seseorang tiada degupan jantung atau nadi, so dekatkan telinga dekat bahagian jantung dia, dengar ada ke tak. Okey, nadi boleh cek dekat tangan. Okey, dekat pergelangan tangan ada ke tak degupan nadi. Okey, satu lagi, jika seseorang tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Maksudnya awak tampar dia, bukan tampar kuat, tampar slow-slow, tapi dia tak bagi respon. Okey, so ini adalah 3 keadaan yang menyebabkan kita perlu melakukan CPR kepada orang tersebut. Okey. So, tengok kat sini beberapa situasi dalam gambar dalam buku teks anda. Okey, pada muka surat 21 tu. Okey, serangan jantung perlukan CPR. Renjatan elektrik perlukan CPR. Renjatan elektrik ni janganlah masa kawan tu terkena renjatan awak pergi ke pegang dia buat CPR. Dengan awak sekali akan terkena renjatan elektrik. Okey, so jauhkan diri dia dulu. Tengok dalam gambar ni orang tu pegang kayu. Pegang kayu bukan dia nak katak orang yang kena renjatan elektrik tu, tapi dia nak alihkan. Okey, dia nak alihkan tangan orang tu guna kayu. Jangan guna badan kita sebab kita ni ada ion-ion yang bercas. Jadi automatik cas elektrik tu akan tertarik pada kita, tak pasal-pasal kita pula kena keserangan renjatan elektrik. Okey, keadaan lain yang menyebabkan CPR adalah lemas. Okey, lemas ni bukan dekat pantai je, dalam bilik air pun boleh jadi lemas ni. Okey, selain tu panahan petir. Okey, so ini adalah beberapa situasi yang menyebabkan kita boleh melakukan CPR tadi. Okey, tengok penjelasan kat sini. Okey, CPR kaedah yang tidak perlukan peralatan, hanya kita dan juga mangsa. Jadi sebenarnya kaedah CPR ni sangat digalakkan untuk orang ramai mempelajarinya sebab boleh bantu selamatkan nyawa sebelum paramedik sampai. Okey, tapi jika tak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang kita hembus masuk ke mulut mangsa tidak sampai dekat parunya. Okey, kaedah CPR yang pertama sekali adalah kita kena periksa respon mangsa. Okey, pergi dekat mangsa, tengok persekitaran mangsa, pastikan selamat. Lepas tu respon mangsa, tepuk-tepuk bahu, tanya okey ke, tak okey ke, tepuk-tepuk pipi sikit. Sedar tak, dengar tak? Okey, itu cara kita nak periksa respon mangsa. Kalau tak ada respon, okey, jerit, minta orang sekeliling untuk telefon talian kecemasan. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua, lepas dah telefon talian kecemasan, dah cek mangsa, apa yang kita perlu lakukan?
buka saluran pernafasan. Okey, letak mangsa dalam keadaan berbaring, dada menghadap ke permukaan yang rata. Pastikan permukaan bawah mangsa tu rata. Okey, kepala mangsa hendaklah didongakkan ke belakang sedikit. Dagu kita angkat, tengok macam dalam gambar tu, untuk buka saluran pernafasan dia. Okey, kalau kita tak angkat dagu dia, saluran pernafasan akan tersekat. Okey, kemudian periksa dulu mangsa bernafas ke tak. Kita cuba dengar daripada mulut, ada tak hembusan nafas tu. Okey, tengok dekat pergerakan dada, ada pergerakan tak jantung mangsa. Okey, boleh? Okey, ni yang kedua. Okey, step ketiga adalah tekan dada mangsa. Okey, tengok kedudukan tangan tu dekat mana? Dekat tengah-tengah tulang. Okey, bukan dekat bahagian rusuk kiri kanan tu. Kalau awak tekan dekat rusuk kiri kanan tu, boleh menyebabkan rusuk patah. Bila patah apa jadi? Paru-paru akan cedera. Jadi lagilah teruk mangsa tu. Kita nak selamatkan dia, tapi kita pula menyebabkan dia mati. Okey, so pastikan tengok kedudukan mangsa iaitu menggenggam kedua-dua belah tangan. Okey, tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari, genggamlah. Okey. Kemudian tengok bangun dan condongkan badan. Maknanya badan kita ni kita kena condong sedikit ke depan dengan keadaan bahu tegak. Lepaskan tekanan dengan keadaan tangan masih pada dada mangsa. So akan tekan dengan tangan tadi. Okey, biarkan dada mangsa kembang semula sebelum tekanan diteruskan. Maksudnya tekan, lepas. Tekan, lepas. Okey. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat yang perlu kita lakukan adalah bantuan pernafasan. Jadi lepas kita tekan-tekan dah tadi, tengok tak ada respon juga. So, buat bantuan pernafasan mulut ke mulut. Jangan galak-galak nak cium-cium. Okey, ini bukan cium. Okey, kaedah CPR ni kita menghembus udara ke dalam supaya udara tu sampai ke paru-paru. Kita nak bantu mangsa untuk bernafas. Okey? Okey, kalau tak ada penafan juga, okey, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulut selama 1 saat. Maksudnya, kan kita dah dongakkan dagu mangsa tadi, picit hidung, buka mulut, hembus nafas selama 1 saat, lepas. Okey, ini untuk membolehkan udara beroksigen masuk dan sampai ke peparu mangsa. Okey, lepas 1 saat, lepas tu, kita ulang balik. Okey. Okey, kemudian tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Maksudnya tekanan dada tadi yang step yang ketiga tadi kita buat sebanyak 30 kali, kemudian kita buat hembusan mulut ke mulut sebanyak 2 kali. Okey, kemudian kita buat balik tekanan dada sebanyak 30 kali, kemudian kita ikuti dengan mulut ke mulut. Buat sampai mangsa sedar atau sehingga ambulans sampai. Kalau masa kita buat tu, mangsa dah bernafas tapi masih belum sedar, dia dah bernafas, maksudnya kita dah berjaya melakukan CPR tu, tapi dia tak sedar lagi, dia tak buka mata dia lagi, kita dengar dah nafas dia. Okey, ubah mangsa dalam keadaan mengiring. Kita ngiringkan mangsa. Sebenarnya bila kita mengiringkan keadaan mangsa, badan dia dalam keadaan mengiring, kita sebenarnya membuka lagi laluan supaya udara mudah masuk. Oksigen akan sampai pada mangsa. Okey, jadi ada 5 langkah dalam melakukan CPR ini. Okey, tengok kepentingan CPR untuk apa? Okey, masa form 3 kita belajar pengangkutan darah dan respirasi. Okey, kalau tak ingat, buka balik nota semasa tingkatan 3. Kena ingat, CPR dilakukan tujuan dia untuk apa? Pulihkan sistem peredaran darah dan bekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kan kita cek tadi, mangsa tak ada bernafas, jantung pun macam tak bergerak. Sebab tu kita buat CPR. Okey, sebab bila kita buat macam ni, kita akan menghasilkan peredaran darah secara buatan. Maksudnya kita yang buat darah itu untuk mengepam melalui jantung. Bila darah dapam melalui jantung, okey, itu akan menyebabkan jantung mangsa kembali berdegup.
Okey, faham ya? Jelas Okey, jadi panduan CPR ni adalah melalui American Heart Association 2016. Okey, katakanlah kita tak selesa nak bagi bantuan mulut ke mulut. Okey, mungkin dia disebabkan berlainan jantina ke apa ke. Okey, kita boleh buat kaedah tekanan dada sahaja. Maksudnya buat sebanyak 30 kali tekanan dada, berhenti sekejap, sambung balik sampailah masa sedar. Okey, jelas ya. Okey, jadi itu sahaja penjelasan cikgu tentang kaedah CPR ataupun yang lebih kita kenali sebagai kaedah Cardiopulmonary Resuscitation, resusitasi kardiopulmonari. Okey, jadi fahamkan balik penerangan cikgu. Seandainya tak faham, boleh WhatsApp cikgu dan tanya. Okey, pastikan awak kena faham. Sebab benda ini melibatkan teknik, okey, melibatkan bahagian keselamatan diri, keluarga kita dan juga orang-orang yang kita kenali. Okey, sekian. Terima kasih.